Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ini dalam kelas Teacher Del, kita akan bincangkan tentang sistem respirasi. Okey, sedikit trivia untuk anda. Why do lungs exist in pairs? Kenapa peparu wujud dalam keadaan sepasang? Jawapan dia, because they belong to each other. Untuk membincangkan subtopik ini, kita akan lihat bagaimana manusia itu bernafas. Okey, apakah organ-organ yang terlibat dan apakah fungsi organ-organ tersebut dalam sistem respirasi manusia. Okey, sebagai contoh, kita ada seorang lelaki sedang berlari di satu ketinggian. Mungkin bukit, mungkin gunung. Okey, bagaimana lelaki ini bernafas? Okey, cuba kaitkan dengan pengalaman anda mendaki bukit. Okey, mestilah akan rasa tercungap-cungap, rasa lebih penat, rasa macam sakit kepala, pening kepala kan? Itu semua menunjukkan kesan hypoxia. Hypoxia ialah keadaan di mana badan kita mengalami kekurangan oksigen. Okey, macam mana boleh kurang oksigen? Sebab di altitude yang tinggi ada kepekatan oksigen yang rendah. Kurang oksigen di tempat yang tinggi. Jadi badan kita akan mengalami simptom hypoxia. Jadi macam mana badan kita mengadaptasi kepada keadaan tersebut? Okey, kita tengok. Badan kita akan bergerak balas, otak akan menghantar signal kepada seluruh badan kita supaya tingkatkan kadar pernafasan supaya lebih banyak oksigen masuk ke dalam peparu. Dan juga kadar degupan jantung pun bertambah sebab jantung nak mengepam darah beroksigen ke seluruh badan. Okay, itu adalah gerak balas badan kita kepada keadaan hypoxia. Okey, kita nak tengok bunyi peparu. Kita tak boleh larilah kalau kita bincang tentang sistem respirasi, kita akan bincang tentang peparu. Jadi dekat sini ada video yang menunjukkan 4 jenis bunyi peparu. Okey, kita lihat yang pertama sekali adalah bunyi yang normal. Okey, yang kedua pneumonia. Yang ketiga asma. Yang keempat kanser peparu. Menarik tak? Selama ni kita tak tahu kan? Kita tak tahu doktor tu dengar apa dekat peparu kita. Okey, kalau normal, kita dengar lagi sekali. Yang kanser peparu tu yang macam kelakar sikit kan? Tapi itulah yang membolehkan doktor tahu orang itu ada kanser sebab bunyi peparu dia lain kan bunyi dengan orang yang normal kan? So inilah bunyi peparu kita. Apa yang doktor dengar? Okey, berikut adalah rajah, struktur dan organ yang terlibat dalam sistem respirasi manusia. Okey, kalau soalan tanya apakah fungsi sistem respirasi manusia? So jawapan dia senanglah. Sistem respirasi manusia berfungsi untuk membekalkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang tidak diperlukan dari badan. Itulah dia proses pernafasan kita lah, menarik nafas dan menghembus nafas. Semuanya adalah untuk memasukkan oksigen dalam badan dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Okey, rajah ini nak tak nak, suka ke tak suka ke, kena tahu label. Soalan PT3 suka dia tanya tentang melabel. Jadi antara sistem yang kita belajar selama ni, salah satunya inilah sistem respirasi, kita kena tahu label gambar rajah. Okey, so dalam gambar rajah ini tidak lengkap seperti dalam buku teks tapi adalah yang struktur yang penting Okey, yang pertama sekali kita ada lubang hidung nostril. Kemudian ada nasal cavity, rongga hidung, kemudian kita ada pharynx, kita ada larynx. Satu yang tidak dilabel di sini adalah epiglottis. Okey, kemudian kita ada trachea, nampak macam pipe mesin basuh kan? Kemudian ada cabang kiri kanan, itu adalah bronchus. Dan di dalam peparu ini ada bronchiole dan di hujung bronchiole ada alveolus. Gambar rajahnya nanti kita akan lihat. Untuk awak bayangkan sekarang, alveolus tu macam anggur, biji-biji tu. Okay.
Lagi kita ada diafragma, adalah sejenis otot yang terlibat dalam menarik nafas dan menghembus nafas. Dan di antara tulang rusuk ni, sangkar rusuk ni, kita ada otot interkostal. Okey, so ini adalah gambar rajah sistem respirasi manusia. Okey, seterusnya kita nak tengok dengan lebih jelas apa itu bronchus, bronchiole dan alveolus. Okey, cuba tengok pada gambar rajah ini. Okay, kita ada bronchus, cabang nak masuk ke peparu kiri dan kanan. Kemudian kita ada bronchiole. Bronchiole ni kalau tengok macam akar pokok. Ni bronchi ni bronchus lah. Kemudian ada bronchiole, cabang dia. Dan di hujung bronchiole kita ada alveolus. Okay, alveolus, biji-biji tu kan. Di situ ialah tempat pertukaran gas. Okay. Okay, seterusnya kita nak tengok apa yang berlaku semasa kita menarik nafas dan menghembus nafas. Berdasarkan animasi ni boleh tak nampak perbezaan antara inhalation dan exhalation. Inhalation menarik nafas, exhalation menghembus nafas. Kalau tengokkan dari sini yang perubahan paling ketara adalah saiz peparu kita, betul? Okay, bila kita tarik nafas, isi padu dalam peparu kita bertambah sebab ada banyak oksigen, betul? Kemudian kalau kita nak hembus nafas, peparu kita macam mengecil lah, mengempis. Okay, itu basic. Okey, kita lihat terlebih dahulu mekanisme menarik nafas. Apa yang berlaku dalam sistem respirasi manusia apabila kita menarik nafas. Okey, yang pertama sekali kita tengok pada diafragma dan sangkar rusuk. Okey, dalam mekanisme menarik nafas, diafragma mengecut dan bergerak ke bawah. Okey, dia jadi lepeh lah, mengecut dan bergerak ke bawah. Sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Okey, itu yang bila kita tarik nafas tu macam dada kita naik ke atas kan. Itu adalah tindakan sangkar rusuk lah. Okey, dia bergerak ke atas dan keluar. Kenapa berlakunya pengecutan diafragma dan pergerakan sangkar rusuk ni? Supaya isi padu rongga toraks bertambah. Kita punya macam awak nampak tadi peparu dia macam mengembang kan. Itu isi padu rongga toraks bertambah. Jadi tekanannya berkurang, tekanan dalam rongga toraks ni berkurang menyebabkan tekanan luar yang lebih tinggi menolak udara masuk ke dalam peparu kita. Bukan awak tarik nafas tu start je, masuk kat dalam hidung, masuk kat peparu. Sebenarnya dia lah tindakan daripada otot dan juga sangkar rusuk ni yang menyebabkan udara tu boleh masuk ke dalam peparu. Untuk mekanisme menghembus nafas pula, dia terbalik dengan mekanisme menarik nafas. Okey, terbalik yang macam mana? Kita tengok. Diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Dia macam bentuk kubah. Okey, diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey, menyebabkan isi padu rongga toraks berkurang. Okey, tekanan rongga toraks bertambah. Apa yang berlaku? Udara dihembus keluar. Okey, itu adalah mekanisme menghembus nafas. Jadi dekat sini macam mana nak ingat mekanisme ini? Awak pilih satu mekanisme yang mudah untuk awak ingat. Dan kalau soalan tanya tentang mekanisme yang lagi satu, awak terbalikkan sahaja. Okey, kalau tadi menarik nafas, diafragma mengecut. Kalau menghembus nafas, diafragma mengendur. Okey, kalau menarik nafas, sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Kalau menghembus nafas, sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey, so yang lain pun sama jugalah. Terbalikkan sahaja faktanya. Okey, seterusnya kita nak tengok tindakan epiglottis, kepentingan dia dalam sistem pernafasan kita. Okey, salur makanan, kita makan guna mulut dan kita bernafas guna hidung, dia melalui satu saluran yang sama dekat sini. Okey, jadi macam mana kita nak makan, kita pun nak bernafas. Kita tak boleh kata saya nak makan dulu, nak bernafas kemudian. Tak boleh. Okey, itu pentingnya epiglottis. Jadi bila kita nak telan makanan ni nama dia bolus. Bila dah hancur-hancur kita gigit-gigit, nama dia bolus. Okey, macam mana bolus nak lalu? Epiglottis akan tertutup.
Okey, dia akan bergerak ke bawah menutup trakea. Supaya makanan ni betul-betul lalu dekat esophagus kita. Okey, bila kita nak bernafas pula, epiglottis akan naik ke atas, trakea terbuka. Dan dia berulanglah ikut pada kita makan lama manalah. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya tugasan untuk anak-anak murid semua. Okey, hasilkan 1 minit video penerangan tentang mekanisme menarik nafas dan menghembus nafas. Boleh rujuk buku teks muka surat 48 hingga 49. Apa yang cikgu terangkan tadi adalah penerangan yang ringkas. Okey, apa yang anda perlu buat ialah menerangkan mekanisme pernafasan ini, menarik nafas dan menghembus nafas dengan lebih detail. Lebih detail tu maksudnya adalah awak sebut tentang otot intercostal macam mana, otot diafragma buat apa, tekanan udara macam mana, isi padu rongga toraks macam mana. Okey? Sekarang kita nak tengok berapa peratus gas oksigen dan gas karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusan. Okey, cuba perhatikan cartapai ini. Okey, untuk udara sedutan, kita ada nitrogen, gas 79%, kita ada karbon dioksida 0.04%, oksigen kita ada 20.96%. Berbanding dengan udara hembusan, nitrogen gas 79%, karbon dioksida 4%, oksigen 16%. Apa yang berubah dekat sini? Kandungan oksigen dan karbon dioksida. Nitrogen gas kenapa sama? Sebab badan kita tidak perlukan nitrogen gas. Jadi apa yang kita sedut, kita keluarkan semula. Kita tengok pada gambar warna hijau dengan warna purple ni. Okey, kenapa kandungan oksigen berkurang dalam udara hembusan? Ini disebabkan oleh badan kita telah mengambil gas oksigen tadi. Okey, badan kita perlukan gas oksigen untuk respirasi sel. Sebab itu dalam udara hembusan, komposisinya berkurang. Okey, nak dibandingkan dengan karbon dioksida. Dalam udara sedutan, 0.04 je. Okey, tapi dalam udara hembusan, banyaknya 4%. Kenapa? Sebab hasil respirasi sel adalah karbon dioksida. Okey, jadi bahan buangan itu bertambah dalam udara hembusan. Masa untuk latihan. Okey, soalan, isikan tempat kosong yang menunjukkan laluan udara semasa menarik nafas. Okey, bermula dengan lubang hidung, udara masuk ke rongga hidung, seterusnya pergi ke A, B, masuk ke trakea, C, D dan di alveolus sebelum berlakunya pertukaran gas dengan salur darah. Okey, cuba dalam masa 1 minit lengkapkan jawapan A, B, C dan D. Okey, dah siap? Semak jawapan anda. Jawapan A, pharynx, B, larynx, C, bronchus dan D, bronchial. Siapa yang betul? Tahniah. Seterusnya, latihan betul atau salah. Soalan yang pertama, pernyataan A, epiglottis ialah struktur yang membuka dan menutup trakea. Betul atau salah? Jawapan dia betul. Okey, B, pertukaran gas di dalam sel berlaku pada bronchial. Jawapannya salah. Berlaku di alveolus. Okey, pernyataan C, diafragma bergerak ke bawah dan melepir semasa menghembus nafas. Jawapannya salah.
Bila menghembus nafas, diafragma bergerak ke atas dan melengkung. Dan terakhir, peratus karbon dioksida dalam udara hembusan berkurang. Jawapan salah. Karbon dioksida bertambah dalam udara hembusan sebab hasil daripada respirasi sel. Yang betul semua, tahniah, anda dah faham subtopik ini. Yang salah, banyakkan membaca dan tonton lagi video ini untuk dapat kefahaman yang lebih. Bye-bye.